السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Alhamdulillah, kita ucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat sama-sama kita tunaikan salat maghrib berjemaah. Kini Allah Taala rezekikan kita untuk duduk sebentar dalam majlis ilmu, dan pada malam ini kita meneruskan pembacaan kita dari kitab Tafsir Ibru Al-Athir susunan Ustaz Muhammad Sonhaji. Kita sampai pada hari ini pada muka surat yang ke-14 ayat yang ke-5 dari surah Al-Mulk. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum 'adzabas sa'ir. Shadaqallahul 'azim. Maksudnya, demi sesungguhnya kami, yakni Allah, telah menghiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang, dan kami jadikan bintang-bintang itu alat-alat pelontar kepada para syaitan, dan kami sediakan bagi mereka neraka sa'ir yang menyala-nyala. Ayat yang kelima ini masih lagi sifatnya seperti ayat yang keempat. Kita telah sama-sama menelusuri ayat yang ketiga, ayat yang keempat dalam surah Al-Mulk, di mana Allah Subhanahu wa taala masih lagi menerangkan siapakah dirinya. Ya, karena Allah Taala tahu manusia kalau tidak kenalkan Allah, macam mana dia nak ikut perintah Allah? Ya, macam kita lah. Ya, kita tak kenal orang tu. Dia daripada dalam telefon saja, dia kata tolong masukkan duit dalam akaun saya. Siapa awak? Kan? Siapa awak? Kalau dia perkenalkan nama pun, tapi kita tak tahu dia siapa. Tiba-tiba tolong masukkan duit dalam akaun saya. Siapa awak? Kita tak mungkin akan patuh kepada perintah dia. Sebab apa? Sebab kita tak kenal dia. Ya, kita tak kenal dia. Maka sebab itu Allah Ta'ala Dia turunkan Al-Quran ini untuk menjadi panduan kehidupan kita. Dia mahu Al-Quran ini kita amalkan. Tetapi manusia mana yang nak amalkan Al-Quran kalau dia tak tahu Quran itu datang dari siapa, dan siapa yang menurunkan Al-Quran ini, apakah sifatnya. Ya, jadi bila kita dah kenal sifat Allah Ta'ala itu satu persatu, Allah Ta'ala perkenalkan kepada kita dia Tuhan yang Maha berkuasa, dia Tuhan yang Maha bijaksana, dia Tuhan yang Maha pemurah lagi Maha penyayang. Ya, segala sifat dia ceritakan. Jadi kita kenal, oh inilah dia pemilik Al-Quran. Jadi yakinlah kita untuk mengamalkan ayat-ayat dalam Al-Quran ini. Sebab apa? Sebab kita dah kenal siapakah pemilik Al-Quran ini, yaitu Allah. Sebab itu Allah Ta'ala tidak putus-putus dalam ayat-ayat Makkiyah, ayat-ayat yang turun di permulaan Islam, ayat-ayat yang menerangkan tentang siapakah diri dia. Sebab manusia ini dia ada banyak Tuhan-Tuhan palsu, kan? Banyak Tuhan-Tuhan palsu yang mereka sembah. Ya, macam Quraisy musyrikin, dia sembah Lata, dia sembah Uzza, dia sembah macam-macam lagi Tuhan-Tuhan yang palsu. Mereka bukan kenal pun Tuhan-Tuhan tu, kan? Sebab itu, ya, ada di kalangan mereka ini, mereka buat Tuhan yang mereka sembah daripada tepung gandum. Dia basahkan tepung gandum, lembabkan, dia bentuk macam, ya. Jadi bila dia nak pergi perang, dia bawa Tuhan dia letak
letak dalam satu kantong, pergi perang. Tengah-tengah perang dia lapar, dia teringat Tuhan dia diperbuat daripada tepung gandum. Dia pun ngap Tuhan dia. Sebab apa dia boleh buat begitu? Sebab dia sendiri pun tak tahu ini Tuhan ke tidak. Cuma dia ikut-ikut apa yang datuk nenek moyang mereka buat, mereka ikut-ikut. Jadi kita dalam agama kita mengenal Tuhan tak boleh ikut-ikut. Kita tak boleh kata oleh kerana bapa saya menyembah Allah maka saya sembah Allah. Tak boleh macam tu. Kita tak nak jadi macam Quraisy tadi. Quraisy ni dia pun tak tahu mengapa dia sembah Lata dan Uzza. Tetapi oleh kerana datuk nenek moyang mereka sembah lah. Bukan datang daripada keyakinan, tak ada. Allah mahu kita menyembah dia daripada keyakinan. Walaupun ayah kita seorang Muslim, walaupun mak kita seorang Muslimah, kita wajib belajar tentang ilmu ketuhanan untuk mengenal Allah, supaya kita kenal Allah. Daripada kenal itu datangnya yakin kepada Allah. Kita kenal sifat dia, kita kenal perbuatan dia macam mana, kita kenal satu persatu, barulah datang yakin. Sebab apa kena yakin? Sebab nanti dalam Quran ini nanti ada banyak perintah-perintah Allah yang akan diberikan kepada kita untuk kita laksanakan. Manusia mana yang nak laksanakan perintah kalau dia tak tahu sifat orang yang merintah dia? Jadi sebab itu dalam surah Al-Mulk ini, dia awal-awalnya Allah Ta'ala memperkenalkan siapakah diri dia. Jadi sekarang ini kita masuk ayat yang kelima, masih lagi Allah Ta'ala memperkenalkan diri dia. Apa kata dia? Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih. Demi sesungguhnya kami, yakni Allah, telah menghiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang. Ini sebahagian daripada pengenalan diri dia. Cuba tengok ayat ini. Allah kata apa? Walaqad zayyana, sesungguhnya telah kami hiaskan. Mengapa Allah Ta'ala menggunakan ganti nama kami? Padahal Allah itu esa. Padahal Allah itu esa, Allah itu satu. Tapi bila dia bercakap kami telah menghiaskan langit-langit dengan bintang-bintang, mengapa dia sebut kami? Mengapa dia tak sebut aku? Dia sebut kami supaya nak memberitahu kepada kita kebesaran diri dia. Kebesaran diri dia. Dalam bahasa Arab, bila kita bercakap dengan orang tu kita nak besarkan dia, kita mesti guna ganti nama jamak, ganti nama plural. Umpamanya kita nak cakap dengan seorang ulama, sepatutnya kita kata ke mana awak nak pergi. Tetapi oleh kerana dia ulama, dia orang ternama, dia orang yang ada nama, ada macam-macam, kita tak boleh kata awak. Itu tidak beradab dalam bahasa Arab. Kita kena guna ganti nama jamak, ganti nama plural. Kita kata apa? Kamu. Kamu, antum aina turidu an tadhhab. Kamu nak ke mana? Padahal dia seorang, tetapi kita guna ganti nama jamak. Itu kaedah cara orang Arab bercakap. Begitu juga apabila seseorang itu nak membesarkan diri dia, dia tak kata aku. Dia kata apa? Ini guru kami. Nampak tak? Kebetulan Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi datang, lalu kita perkenalkan, Tuan Guru Yusuf Al-Qaradawi ini adalah guru kami. Padahal yang belajar dengan Profesor Qaradawi ini dia seorang aja, yang lain tak belajar pun. Tapi bila dia nak memperkenalkan, dia adalah guru kami. Nak ceritanya, begitulah cara rentak orang Arab bercakap. Dia tak sama macam bahasa Melayu. Jadi begitu juga lah, oleh kerana Quran ini diturunkan dalam bahasa Arab, maka rentak percakapan itu mesti ikut cara orang Arab bercakap. Nampak tak? Jadi Allah kata apa? Kamilah yang mencipta langit. Dia tak kata aku. Nak menampakkan bahawa kekuatan diri dia, kekuasaan dia. Nampak? Aku ni esa, tetapi kekuatan aku seperti kekuatan orang yang ramai. Macam itu maksud dia. Kami. Jadi walaqad zayyana as-samaa'a dunya, kamilah yang telah menghiaskan langit dunia ini. Dunia
dunia, sama dunia, perkataan dunia. Apa makna dunia? Perkataan dunia dalam bahasa Arab memberi dua pengertian, ya, berdasarkan kepada asal usul perkataan itu. Kata separuh ulama, perkataan dunia datang daripada perkataan dani. Dani yakni yang hina. Jadi bermakna dunia ini satu tempat yang hina, kan? Dunia datang daripada perkataan dani, ini hina. Sebab itu kita jangan sangat tenggelam dalam lautan dunia, sebab dunia ini bukannya hebat sangat. Ya, kata Nabi, kalaulah dunia ini ada nilai di sisi Allah, Allah takkan bagi orang kafir itu minum walaupun setitis air. Ya, kalaulah dunia ini ada nilai di sisi Allah seberat kepak nyamuk. Dalam riwayat lain dikata seberat kepak nyamuk. Kepak nyamuk itu berapa berat? Kita nak timbang pun takut jarum jam itu tak bergerak. Kepak nyamuk ringan. Kata Nabi, kalaulah dunia ini ada nilai di sisi Allah seberat kepak nyamuk sahaja, Allah takkan bagi orang kafir itu minum walaupun setitis air. Ini cuba tengok orang kafir yang menyembah berhala, bertong-tong air mereka minum. Menunjukkan apa? Menunjukkan dunia ini tak ada nilai di sisi Allah. Ya, sebab itu dunia ini datang daripada perkataan dani, artinya hina. Jangan kita peluk dunia ini sangat, sebab dia satu benda yang hina. Ya. Kemudian ada juga ulama kata dunia itu datang dari perkataan dunu. Dunu artinya hampir. Ya, ini dua perkataan yang khilaf di kalangan ulama-ulama bahasa. Daripada mana perkataan dunia itu asalnya? Jadi kalaulah dunia itu maknanya hampir kepada apa? Dia hampir kepada negeri akhirat. Perasan tak? Kita punya sempadan akhirat bermula di mana? Bermula daripada tarikh kita mati dah. Ya, bila kita telah nyawa kita telah keluar daripada jasad, kita masih lagi di dunia. Bila dimasukkan dalam kubur, kita telah masuk ke alam pintu utama akhirat. Jadi nampak tak, kita ni bila lahir saja ke dunia, makin lama makin dekat dengan akhirat. Siapa manusia yang lahir saja di dunia, dia makin jauh daripada akhirat? Tak ada. Nampak tak? Kita lahir saja, kita sedang menuju ke negeri akhirat. Supaya juga kalau kita naik bas ekspres, ke mana bas ekspresnya? Ke Kelantan. Nampak jauh kan? Dekat 600 300 km lebih. Tetapi bila bas tu bergerak, dia menghampiri Kelantan. Sejam dia bergerak, makin menghampiri. 2 jam dia bergerak, makin menghampiri. 3 jam dia bergerak, makin menghampiri destinasi. Sebab itu, orang kata, bilakah bermulanya tarikh kematian kita? Tarikh kematian kita bermula bila kita keluar daripada perut mak kita. Kita sedang menuju kepada kematian, tapi banyak orang tak sedar. Nampak tak? Keindahan dunia ini dengan segala perhiasannya, dengan segala keseronokannya, menyebabkan manusia lupa sebenarnya setiap detik kehidupan dia sedang menuju kepada kematian. Dan kematian itu pintu masuk ke negeri akhirat. Sebab itu dunia ini dipanggil dunia. Datang daripada perkataan dunu, artinya hampir. Bila kamu sampai ke dunia, wahai manusia, kamu sedang menghampiri negeri akhirat. Jadi kalau kita faham makna dunia ni, kita tak akan peluk dunia ni. Tak peluk lah, tak dakap lah. Orang kata pegang-pegang gitu je lah. Itu ya. Sebab kalau kita peluk pun, dunia ni Allah kata hina. Dunia ni Allah kata dia jalan dekat ke akhirat. Kita nak peluk buat apa? Kita kena jadikan dunia ini sebagai hamba kita. Jangan kita jadi hamba dunia. Sebab kita tahu dunia ni hina, kan? Itulah kita cari harta, kita cari kekayaan, itu tak salah dalam Islam. Tapi jangan sampai kita jadi hamba dunia. Apa kata Nabi? Ta'isa abdud dinar. Nabi kata, telah hinalah, telah rugilah hamba kepada dinar. Dinar itu mata wang orang dulu. Kalau kita sekarang ni, telah hinalah hamba ringgit, telah hinalah hamba dolar, telah hinalah hamba rupiah. Hina. Siapa jadi hamba kepada ringgit, dolar, memang orang itu hina. Dia akan menyebabkan hilang kasih sayang sesama manusia, hilang rasa kemanusiaan bila kita dah jadi hamba kepada dunia. Sebab itu
bila kita sedar dunia itu datang daripada perkataan hina dan dekat, maka kita jangan jadi hamba dunia, tetapi kita jadikan dunia itu hamba abdi kita. Kita gunakan dunia itu betul-betul sebagai abdi kita, supaya dia boleh sampaikan kita ke negeri akhirat dalam keadaan berjaya. Itu falsafahnya. Sebab itu dunia ini dipanggil dunia. Ya. Kata Allah, kamilah yang telah menghiaskan langit dunia ini. Mana langit yang dekat ni? Maknanya ada langit yang lebih jauh lagi yang kita tak pernah sampai. Jadi Allah tak ajak kita tengok langit yang kita tak pernah sampai, itu langit yang jauh daripada kita. Langit kedua, langit ketiga, Allah tak cerita tu. Dia cerita langit yang dekat ni. Ya. Jadi dunia di sini makna dekat, langit yang dekat. Ya. Walaqad zayyana as-samaa'a dunya bimasabih. Kami hiasi langit yang dekat dengan kamu ni dengan masabih. Masabih ini dalam bahasa Arab artinya lampu-lampu. Kalau satu lampu singular dipanggil misbah. Kalau jamak dipanggil masabih. Kalau jamak lagi yang tak boleh dibilang dipanggil masabih. Itu kaedah bahasa Arab. Ya. Jadi bintang itu Allah umpamakan dia seperti lampu. Nampak? Ya. Mengapa bintang itu jadikan lampu? Diumpamakan seperti lampu? Karena ada sifat-sifat penyerupaan antara langit, antara bintang dengan lampu. Ini dipanggil dalam balaghah, dalam sastra Arab dipanggil ilmu tasbih, ilmu penyerupaan. Bila kita menyerupakan sesuatu perkara dengan satu perkara, dia mesti ada persamaan antara benda yang diserupa dengan benda yang menyerupai. Persamaan itu dipanggil wajhu syibih, wajah penyerupaan. Contoh, saya katakan, Ali, kamu bagaikan singa yang mengaum. Itu. Jadi di sini saya menyerupakan Ali dengan singa. Kan? Ali tanya, sebab apa Ustaz serupakan saya dengan singa? Sebab ada persamaan antara kamu dengan singa. Apa dia? Kamu garang, singa pun garang. Jadi wajah penyerupaannya ialah garang. Begitu juga dalam ayat ini, Allah menyerupakan langit, bintang-bintang itu seperti misbah, seperti lampu-lampu. Mesti ada penyerupaan. Di mana penyerupaannya? Kalau pelita itu tujuannya untuk menerangi kegelapan, menjadi panduan kita dalam kegelapan, begitu juga bintang-bintang di langit. Dia menjadi panduan kita di dalam kegelapan padang pasir. Zaman dulu-dulu, ya, kita jadikan bintang itu sebagai panduan untuk bergerak. Kalau tuan-tuan tengok di atas langit tu ada dia punya buruj, ya, dia bintang yang panjang. Dulu masa saya duduk di padang pasir, ya, di musim-musim panas lah. Kalau musim sejuk tak nampak bintang itu, tapi bila musim panas memang nampak betul. Ya, jadi bila malam-malam bila kita nak berjalan daripada kampung ke kampung, tuan guru kata, tengok bintang tu. Ya, bila kita nak melangkah, tengok bintang tu. Ingat bintang tu arah mana. Jadi kita pergilah. Jadi bila sampai ke rumah sana nak balik pun tengok bintang. Jadi akhirnya sampai. Jadi maknanya bintang-bintang itu penyerupaannya dengan pelita apa dia? Dia menyinari kegelapan kita. Dia memandu kita di waktu kita gelap. Macam orang kampung kan, ingat masa kita sama kanak-kanak dulu, kita nak pergi mengaji kan kat rumah tok guru kita. Kita ambil itu daun kelapa yang kering tu, kita bakar. Kan dia menerangi kegelapan kita, membawa kita ke tempat yang kita nak pergi. Bintang macam itu juga. Jadi Allah kata apa? Aku hiaskan langit-langit yang dekat dengan kamu ni dengan bintang-bintang. Jadi di sini apa kita dapat faham? Allah Ta'ala ni, dia ni sifat dia bukan dia pandai mencipta. Dia bukan pandai mencipta saja. Sifat dia lebih hebat daripada itu. Bila dia mencipta, ciptaan dia tu pasti mengkagumkan. Itu. Ada orang dia boleh buat kek. Kan dia boleh buat kek. Tapi bila dia hidangkan kek kepada kita, kita kata you letaklah sikit perhiasan dia. Ada orang dia boleh buat dia boleh goreng ayam kan, cantik ayam dia. Tapi dia letakkan dalam pinggan plastik aja. Boleh makan, tapi cara kita nak present tu biarlah menampakkan kita ni, sifat kita sebagai orang yang kasih pada orang yang kita nak makan ni. Nampak tak? Sebab tu kita tengok chef-chef dekat hotel-hotel tu, bila dia nak hidang, dia goreng ayam saja, tetapi ayam itu dia letak dalam pinggan yang macam mana. Kan? Ayam itu dialas dengan daun salad.
ya. Kemudian dipotong pula lada hidup, diletakkan tepi-tepi itu bagi mencantikkan pinggan itu. Padahal matlamat kita nak makan ayam juga, bukan nak makan pinggan tu. Tetapi chef itu cuba nak sampaikan satu message, aku ni chef bukan saja pandai goreng, tapi aku ni nak kau rasa seronok tengok apa yang aku goreng ini. Barulah datang selera. Betul. Jadi taklah kita goreng ayam bagi pinggan plastik nah makan. Itu tak sempurna sifat itu. Allah kata, langit ini aku cipta. Tapi bukan sekadar cipta, ciptaan aku ciptaan yang sampai kepada membuatkan manusia itu terpegun. Ciptaan aku itu menampakkan siapa diri aku. Nampak? Jadi bila kita tengok, wah, orang ini goreng ayam tapi dia hidak kat kita letak dalam pinggan plastik aja. Kita boleh baca dia siapa. Ada. Ini orang ni mesti ada masalah besar ni, hutang banyak ni. Ada. Ini orang ni mesti tengah sedih ni. Ada. Ini orang ni mungkin latar belakang kita boleh tafsirkan orang ni. Tapi bila dia present kepada kita ayam goreng tu, tapi dia letak atas bawah salad, atas salad tu diletaknya lada merah dipotong-potong, lada hijau pula atas tu letak lagi perasa-perasa, kita boleh rasakan orang yang buat ni apa sifatnya. Nampak? Ya. Jadi begitulah kata Allah. Allah kata apa? Aku ni bukan saja mampu cipta langit yang hebat ni. Ya, kamu tengok langit ni hebat, tetapi aku ada satu sifat yang lain selain daripada aku mencipta apa dia? Aku menghiasi langit aku dengan perhiasan yang cantik-cantik. Supaya bila kamu tengok, kamu bukan saja terasa bahawa aku ini Tuhan yang mampu mencipta langit, tetapi kamu terasa kasih sayang aku. Kamu terasa aku ini Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang kepada kamu. Nampak tak ya? Kadang-kadang kita lalukan dekat kawasan-kawasan di negara Arab selalu macam tu. Mereka buat rumah memang daripada batu, tapi dia tak plaster elok-elok. Dan dia ambil simen, tapuk-tapuk memanglah boleh duduk. Bila kita lalu tu orang sakit biji mata kan. Tapi kan cantik kita buat macam ni, kita dah simen kan, plaster elok-elok, cari cat yang cantik kan, seronok tengok. Allah nak macam sebab itu dia kata apa? Aku ni bukan saja cipta langit, tapi aku hiaskan langit. Di situ kalau kita fikir, kita akan dapat rasakan Allah yang aku sembah ni, dia bukan saja bijaksana, dia bukan saja maha berkuasa, tapi dia ada satu sifat seni. Orang seni ni tuan-tuan, orang seni tak sama dengan orang yang tak ada seni. Nampak? Orang seni ni dia lain, jiwa dia halus. Kesenian itu hanya akan datang daripada orang yang berjiwa halus, menunjukkan bahawa Allah ini maha pengasih. Maha pengasih. Ya, baik. Kemudian kata Allah, wa ja'ala rujuman lisyayatin. Aku bukan saja hiaskan langit dengan bintang-bintang, aku jadikan bintang-bintang itu rujuman lisyayatin, sebagai pelontar-pelontar kepada syaitan. Kata Allah, aku ni buat bintang itu bukan saja sebagai perhiasan, tapi ada kegunaan yang lain. Apa dia? Aku jadikan dia sebagai pelontar kepada syaitan-syaitan yang cuba nak mencuri maklumat di kaki langit. Sebab syaitan-syaitan ni tuan-tuan, dia dah tak boleh lah naik lebih daripada langit dunia ni. Dia kena tembak Allah. Malaikat-malaikat yang telah ditugas, dia nak naik juga maklumat-maklumat di langit. Itu Allah arahkan malaikat ini. Contoh menunjukkan bahawa hari di konteks kemuning akan banjir di sana. Malaikat dah tahu dah. Malaikat ni pula biasa maklumat kita bincang kawan-kawan, cuba nak curi maklumat dari para malaikat. Dengar tu, lalu mereka dapat dukun-dukun yang ada kan. Pak dukun ni kadang-kadang tahu dah besok akan berlaku. Pak dukun ni hebat. Tiba-tiba berlaku. Habis masalah Pak dukun itu. Mana ada manusia kan maklumat, lalu dukun-dukun akan seolah-olah dia tahu dia berlaku. Jadi orang terpedaya, dia tahu lah satu banjir. Maklumat yang dicuri oleh syaitan, pun sebab kadang-kadang kita juga ada banyak lagi yang kan. Jadi Allah Taala kata ini sampai ke langit. Peranan bintang di sini apa maksud? Tuan kita dapat melihat Allah nak beritahu dia adalah pencipta, dia adalah yang maha pengasih lagi akan dunia langit, tapi dia adalah juga Tuhan akan memanfaatkan. Dia ambil manfaat, dia maha kuasa.
Allah boleh bintang, sekadar bintang, sekadar bintang. Aku nak kamu, aku Tuhan yang bukan saja cipta bintang, gunakan dia untuk melontar. Di sini Allah nak bagi, wahai manusia, janganlah bila aku beri satu perkara saja kamu gunakan dia punya faedah. Contoh itu, kereta pula, betul tak? Baguslah. Dia guna untuk pergi pejabat. Dia tidak berakhlak dengan akhlak. Ya, Nabi kata tahan akhlaklah kamu dengan akhlak. Tidak gunakan kereta untuk bawa anak-anak. Mengapa tak gunakan untuk bawa jiran? Macam-macam bisa mengambil dia satu benda tu. Ini Allah Taala mengajar kita. Ya. Lahum azab, dan kami akan seksa dengan neraka sa'ir. Jadi syaitan ini akan masuk ke dalam api sa'ir. Itu ulah kita tengok huraiannya kitab ini ya. Wah, dengan sebenarnya menghiasi langit dunia terdekat kepada manusia dengan bintang-bintang pada waktu malam untuk memandu para supaya dijadikan sampai ke negeri yang itu, mengajarkan dengan bintang dengan tahun dan juga tanya ke ahli kajian, dia boleh cerita dengan bintang-bintang ini. Itulah dia Allah yang tahu kita bahawa dia lah yang tak ada tiang, tak ada dunia ya. Tapi di akhir zaman nanti ya, segala akan keluar daripada itu yang menyebabkan langit akan jatuh ke atas dunia ini awal kita ya. Juga dijadikan bintang pelontar kepada syaitan, bintang yang menyala lidah api, mencuri-curi pendengaran. Itulah dia syaitan manusia yang dulu naik ke langit pertama, tiba oleh kerana dia kufur, dia telah disekal surga Allah. Sekarang ni pun mereka tak mampu. Sayang, dulu punyalah dia ada, dia menjadi ketua ya, disebut malaikat aspek kepada iblis. Dia kali yang menjadi ketua syaitan. Bila sebut iblis, yang durhaka ketika Allah suruh dia suruh iblis dihalau, maka askar-askar dia siapa? Dia daripada jin. Dia baca qul a'udzu billahi nas alladzi yuwaswisu fi sunnati wan nas. Syaitan itu terdiri daripada manusia. Jadi jin dan juga manusia, mereka ini adalah syaitan iblis yang dihalau. Ini syaitan dia boleh sampai kesian dia ya, gara-gara mereka mendurhaka Subhanahu wa taala. Tadah ikan bintang-bintang kegunaan. Yang pertama angin, yang kedua pelontar kepada syaitan, ngintip berita di langit menjadi tanda yang sedang berlayar ya. Angin sebagai alat pelontar disebut juga dalam surah As-Saff, illa man fata fa'atba'in, kecuali sebarang dengan cepat sekali oleh nyala api yang terang ya. Dalam surah As-Saff cerita juga kepada kita tentang yang mencuri maklumat ini dilontar di neraka. Allah Subhanahu wa taala, tuan dia jahat, Allah Taala lontar dia. Kita pun boleh dengan maki hamun dia, Allah tu syaitan, dan maki hamun syaitan. Apa tasubbu syaitan, hamun syaitan. Hendaklah kita minta lindung daripada syaitan. Maki hamun itu bukan dalam hadis yang lain, fusuq, Islam itu merupakan satu, kita tak boleh syaitan pun kita tak boleh. Kita disuruh pagi tadi dah sedar pukul 5.30, dah sedar pukul 9, bangun kita maki ham dan melanggar perintah Rasulullah. Tasubbu syaitan, tapi apa? Allah dari jannah. Sebab Allah juga Allah yang cipta agama kita. Memaki hamun tak boleh. Syaitan kita tak boleh. Maknanya orang kafir boleh tak? Gila tak boleh. Syaitan kita maki hamunnya. Lagi orang kafir walaupun dia belum masuk Islam tak boleh maki hamunnya. Kalau kafir lagi orang Islam itu maki hamun Allah Subhanahu wa taala. Minta lindung syaitan yang direjam dan dituntut dalam ya, sebab nak undang ya. Kita tak nampak kita ya, nak lawan nampak dia. Yang ni ya, yang bergerak dalam salur, dia bergerak dalam salur darah. Jadi kalau senang kita nak tumbuk dia bergerak dalam salur darah. Nabi kata apa? Ahadukum nasir, bila tidur air ke dalam hidung kamu. Sebab karena ya ala khashimai, syaitan itu dua lupa tidur syaitan. Kaum ini pun tak boleh tidur lalu, tapi syaitan lalu lupa bang hidung dalam pembuluh darah. Untuk perasa jadi tiba-tiba jadi mendidih. Padahal benda kecil aja kita dah beratur. Tiba-tiba orang kita pun marah. Sebab apa? Sebab dia sekejap dia jadi. Jadi kedua darah kita nak buat macam mana? Syaitan ialah makhluk syuah. Ini yang susah. Kalau dia makhluk yang
kita berbicara dengan dia. Saya nak semayang ni, awak jangan kacau saja. Nah, saya bagi RM50. Syaitan kata okey, RM50, besok bagi lagi ya. Mudah. Syaitan dia tak pernah pandang benda-benda tu. Dia tak pernah. Kan? Kemudian syaitan ni tuan, kita nak lawan dia macam mana? Dia ni dia berlawan dengan kita tu kerana prinsip dia. Nampak tak? Kan dulu masa Allah Ta'ala halau dia daripada syurga, keluar kau daripada syurga ni. Dia kata, ya Allah, fabi izzatika, dengan kemuliaan kau. Tengok syaitan ni, dia makhluk yang sangat beradab dengan Allah. Masa tu dia kena halau tu. Ui, orang kalau kena halau tuan-tuan, kita nak beradab lagi ke dengan orang halau kita? Ya, kita sewa rumah, tiba-tiba tuan rumah kata, you keluar daripada rumah kita, rumah sewa kita, rumah sewa saya kan. Agaknya kita nak beradab lagi dengan dia, kita kena halau. Syaitan, dia makhluk yang sudah lama dididik di surga Allah. Ketika Allah halau dia keluar, dia ada satu permintaan dengan Allah. Dia minta permintaan itu dengan penuh beradab. Apa kata dia? Fabi izzatika, dengan kemuliaan engkau ya Allah. Nampak tu? Jaga. Jadi kita dah faham bahawa syaitan ni dia makhluk yang boleh tahan marah. Dia boleh tahan marah. Patutnya dia marah tadi, tapi oleh kerana dia ada kepentingan, dia tahan. Dengan kemuliaan engkau ya Allah, la uwiyannahum ajmain. Aku minta izin dengan engkau untuk sesatkan semua manusia ini. Okey tak ya Allah? Allah kata silakan. Nak ceritanya bahawa syaitan bila kena halau tu dia sedih. Bila sedih, orang tak boleh kontrol dia punya. Kita tak boleh kontrol kita punya emosi. Bila emosi tak boleh kontrol, kita akan sebut segala apa kita nak sebut. Tapi syaitan, cuba tengok, dia makhluk yang boleh kontrol emosi dia. Ketika Allah kata keluar daripada syurga saja, dia relax, dia kontrol. Padahal hati marah tu, padahal hati dia dendam kepada Nabi Adam, tapi dia kontrol emosi dia. Fabi izz. Kita sama sikit lagi.
Jadi syaitan ini makhluk yang dahsyat kejadian dia. Dia boleh kontrol emosi dia. Ya, bukan mudah. Kalau kita berdepan dengan orang yang boleh kontrol emosi, bukan mudah. Bukan dia boleh sorokkan keinginan dia. Sedar-sedar kita dah terkena. Begitulah syaitan. Ya. Jadi sebab itu tuan-tuan, Allah ajar kita berlindunglah engkau dengan aku. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sebab dari segi kemampuan kau tak mampu kita nak berdepan dengan syaitan yang licik ini. Dia turun dengan dendam dan prinsip yang dia pegang betul-betul nak sesatkan anak Adam. La'uhwiyan lahum ajmain, dengan prinsip dia, dengan sumpah di depan Allah. Dia bukan bersumpah dengan manusia. Dia bersumpah dengan Allah. Fa bi izzatika, dengan kemuliaan engkau ya Allah, la'uhwiyannahum ajmain, aku akan sesatkan mereka semua. Aku akan tipu mereka semua. Tengok, dia prinsip dia. Jadi dengan keistimewaan yang ada pada syaitan, kita perlu berlindung dengan Allah. Ya, cuba tengok Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf ni tuan-tuan, dia seorang nabi. Tentu hebat, betul ya. Tapi cuba tengok Quran cerita pada kita ketika dia digoda oleh isteri kepada seorang menteri di Mesir. Kata separuh riwayat kata Zulaikha, walaupun saya tidaklah berapa gemar nak namakan perempuan itu Zulaikha, tapi untuk mengambil paham, ya, Zulaikha ni dia suka sangat pada Nabi Yusuf, kan? Sampai satu peringkat dia tengok suami dia dah tak ada rumah. Lalu Nabi Yusuf ni kan jadi hamba di rumah dia. Al-Quran kata apa? Wa khallaqatil abwab wa qalat haytana. Dia kata Zulaikha pun suruh Nabi Yusuf tutup semua pintu. Sebagai hamba dia ikut je perintah. Bila pintu semua telah ditutup, Zulaikha dengan pakaian dia, dengan minyak wangi dia, sudah tentu seorang laki-laki pasti tewas. Ya, lalu dia kata apa? Hai tanak, mainlah dekatnya saya. Ya, ketika itu Nabi Yusuf dia buat dua perkara. Apa dia? Pertama sekali dia kata apa? Qala ma'adzallah, aku berlindung dengan Allah. Nabi Yusuf, padahal dia seorang nabi, itu dia ada kekuatannya. Dia sendiri first sekali bila tengok ada perempuan yang mengiurkan itu, yang menggoda dia sebab apa? Ma'adzallah, aku berlindung dengan Allah. Yang kedua, baru dia rasionalkan pemikiran dia. Apa kata dia? Innahu rabbi ahsana mathwa, sesungguhnya Allah Tuhan aku akan beri yang lebih istimewa daripada kau bagi aku. Betul lah kau ni isteri seorang yang kaya, kulit kau halus, minyak wangi kau wangi, okey lah semuanya kan. Memang seorang lelaki memang nak benda ni. Tapi tengok dia rasionalkan fikiran dia. Tetapi Allah telah janji dengan aku, kalau aku tolak permintaan kau ni, Allah akan bagi padaku yang lebih hebat daripada kau bagi. Tengok, dia buat dua perkara. Yang pertama, first minta lindung dengan Allah. Yang kedua, rasionalkan fikiran, beritahu pada mesej kepada diri kita,
Dan kalau aku terima apa yang kau bagi ini, aku akan dihina oleh Allah. Tapi kalau aku tolak, aku akan dapat yang lebih hebat daripada ini lagi, yaitu surga Allah. Itu yang Nabi Yusuf dapat kekuatan untuk tinggalkan Zulaikha. Padahal Zulaikha ketika itu datang dalam bentuk yang Masya Allah. Ya, Allah Ta'ala dia bagi komen apa yang dibuat oleh Nabi Yusuf ni. Allah bagi komen. Cuba tengok dalam ayat ini, dalam surah Yusuf ya. Dalam surah Yusuf Allah kata apa? Walaqad hammat bihi. Zulaikha ni memang bersungguh-sungguh nakkan Nabi Yusuf. Wa hamma biha, dan Nabi Yusuf pun ada sedikit kecenderungan hati. Nampak tu? Nampak? Lelaki. Nabi Yusuf walaupun dia seorang rasul, dia juga seorang lelaki biasa. Quran kata apa? Laqad hammat bihi. Zulaikha sangat hendakkan Nabi Yusuf. Wa hamma biha. Nabi Yusuf pun ada sedikit keinginan kepada Zulaikha. Dan mereka berdua saja dalam bilik itu. Tunggu apa lagi? Laula arra'a burhana rabbih. Kalaulah tidak kerana Yusuf alaihissalam melihat keagungan Allah dan janji Allah, tak tahu apa. Pak, kadzalika linasrifa anhu su' wal fahsya. Demikianlah bagaimana kami palingkan Yusuf alaihissalam daripada melakukan kejahatan dan kemungkaran. Jadi maknanya Allah bagi kaedah kepada kita. Pertama sekali, kita akui bahawa aku tak ada apa-apa kemampuan ya Allah untuk tolak dosa ini. Aku berlindung dengan kau ya Allah. Lindung aku ya Allah. Lindung aku ya Allah. Aku sebagai manusia biasa tak mungkin boleh tolak benda ini. Yang kedua, selepas kita rasa kita nak cari perlindungan Allah, rasionalkan fikiran kita. Ini rasuah yang kau nak bagi ni baru 3 juta. 3 juta ni nanti aku kena gendang api neraka 300 tahun tak berbaloi, ya tu. Tapi kalau aku tolak rasuah kau ni, memanglah menangis 3 juta, tapi Allah akan ganti dengan perkara yang lebih baik daripada 3 juta. Mungkin lepas ni anak aku ambil SPM semua straight A. Mungkin lepas ini isteri aku yang garang tu aku sekali jadi orang yang pengasih. Mungkin lepas ni Allah Ta'ala tak rosakkan kereta aku. Mungkin lepas kita fikir gitu. Itu cara Nabi Yusuf tolak segala godaan daripada Zulaikha yang sangat dahsyat. Gitu ya. Sebab tu Nabi kata, engkau jangan maki hangul syaitan. La tasubbu syaitan, jangan maki hangul syaitan, tetapi minta lindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam ini. Gitu ya. Sikit lagi kena habis dah ni, kalau terbang dah keluar roda nak mendarat dah. Bermakna bintang-bintang tidak dijadikan alat perejam syaitan. Hanya nyala api dari bintang itulah yang dilemparkan kepada syaitan. Ya. Jadi maknanya komen yang diberikan oleh Ustaz Son Haji dalam kitab ini bukan bintang tu yang bergerak pergi bunuh syaitan tu dah. Dia punya bola api tu daripada bintang tu ada api tu yang akan mengajar. Ya. Kalau bintang tu kejar atau golek-golek lah bintang-bintang tu jatuh atas dunia ni. Kalau daripada dulu dah tak ada bintang atas langit tu, kan? Jadi maknanya bintang tu tetap begitu, berbola api daripada bintang tu yang akan menembak, akan mengejar syaitan-syaitan itu. Setelah mereka itu dibakar dengan lidah api dunia, diseksa pula dengan api neraka yang menyala-nyala di akhirat. Jadi di sini Allah nak beritahu kita satu perkara yang penting. Apa dia? Syaitan, hinanya dia di dunia lagi aku bakar dia dengan berbola-bola api daripada bintang aku. Dan di akhirat nanti kata Allah apa dia? Wa'atadna lahum adzab sa'ir, dan di akhirat nanti dia akan dibakar sekali lagi dengan api-api yang menyala daripada neraka sa'ir. Masya-Allah. Ya. Jadi itulah malangnya nasib syaitan. Dia akan dibakar di dunia, di akhirat kena bakar. Ya, apa sebab? Isunya satu aja. Isunya satu saja, kerana syaitan ini dia ada sifat apa dia? Ego. Itu saja. Syaitan tak pernah berzina, syaitan tak pernah mencuri, syaitan tak pernah ambil rasuah, syaitan tak pernah pukul orang. Syaitan dia punya kesalahan hanyalah ego, sombong dan takabur, menyebabkan dia jadi makhluk yang mendapat laknat daripada Allah. Di dunia kena rejam dengan bola-bola api daripada bintang-bintang, di akhirat kena bakar dengan api neraka Allah dalam neraka sa'ir. Ya, sebab itu Quran pesan kepada kita,
Jangan berkawan dengan syaitan. Inna syaitana lakum aduwwum mubin. Syaitan itu bagi kamu ialah musuh yang nyata. Bila Allah telah isytihar bahawa dia musuh kita, apa kita kena buat? Macam kita nak main bola kan? Main bola kita Kemuning FC nak lawan Manchester United FC. Padahal kita ni semua dekat rumah kita letak gambar Manchester United, bintang yang kita sukai. Tapi bila kita bertemu dengan dia, kita terpaksa anggap dia musuh kita. Kalau kita masih lagi anggap Manchester United itu kawan kita, habislah gol kita dia masuk nanti. Jadi kita kena anggap ni musuh kita. Bila dia dah jadi musuh kita, apakah sikap kita kepada musuh kita? Sikap kita ialah berhati-hati dengan tipu daya dia. Sikap kita ialah menyerang dia. Sikap kita ialah membenci dia. Allah telah isytiharkan manusia, inna syaitana lakum aduwwum mubin. Syaitan itu ialah musuh kamu yang nyata. Jangan bagi muka pada syaitan. Jangan kamu bekerjasama dengan syaitan. Jangan ikut syaitan dan sentiasa berwaspada dengan dia. Sebab dia ni musuh kamu. Musuh depan kamu dia senyum, belakang kamu dia akan cucuk kamu. Dia akan anggap ini manis, ini okey, tapi sebenarnya benda itu akan merosakkan diri kamu. Jadi sebab itu syaitan kita kena anggap dia musuh yang nyata bagi kita. Minta lindung dengan Allah daripada berkawan dengan syaitan. Nanti kita jumpa lagi dalam program syarahan tentang tafsir ini. Dari perjumpaan yang akan datang kita masuk pada ayat yang ke-6 dalam surah Al-Mulk. Walilladzina kafaru bi rabbihim 'adzabu jahannam wa bi'sal masir. Ayat yang ke-6 insyaallah. Jadi saya rasa cukup sekadar itu untuk tafsir kita pada malam ini. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abadan. Ya Allah, terangkanlah hati kami dengan cahaya hidayah darimu seperti mana Engkau telah terangkan dunia ini dengan cahaya Tuhan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu